Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua sihat hari ni? Okay, InsyaAllah hari ni pada tarikh 15 hari bulan 2 2021 bersamaan dengan hari Isnin, kita akan belajar tajuk tilawah Al-Quran. Okay, dalam tajuk tilawah Al-Quran tu kita ada pelbagai tajuk besar lah. Untuk hari ni kita akan belajar tajwid Al-Quran. Okay, semua boleh sediakan buku teks dan buku tulis untuk nota lah. Okay, semua dah ada buku kan? Dah ada buku hari tu, yang dah daftar, dah ambil buku, boleh buka buku, refer buku teks dengan buku tulis. Okey, untuk hari ni kita akan belajar tajuk tajwid Al-Quran. Okey, tajuk Al-Quran dekat dalam buku teks tu pelajaran kelima. Awak buka lah nanti pelajaran kelima tajwid Al-Quran. Muka surat 151. Okey, yang ni. Okey, untuk pelajaran tajwid ni kita ada berapa hukum tajwid untuk tahun ni kita akan belajar berapa jenis hukum tajwid? Okey, jom kita tengok. Dalam hukum tajwid kali ni kita ada 5 jenis hukum yang kita akan pelajari pada tahun ini. Okey, yang pertama ialah hukum apa? Hukum izhar halqi. Muka surat 152 tu. Hukum izhar halqi. Okey, yang kedua, unit yang kedua ialah kita akan belajar hukum tajwid berkenaan dengan idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah. Okey, yang ketiga, unit yang ketiga kita akan belajar tajuk idgham bila ghunnah. Idgham bila ghunnah. Okey, yang keempat kita akan belajar tajuk ikhfa hakiki. Tajuk apa? Tajuk ikhfa hakiki. Itu yang keempat. Dan yang terakhir sekali kita akan belajar tajuk iqlab. Unit yang kelima iaitu iqlab. Hukum tajwid iqlab. Okey. Jadi untuk kali ni kita akan masuk dulu pada pelajaran 5 tajuk Al-Quran, iaitu unit yang pertama. Unit pertama ialah berkenaan dengan hukum apa tu? Hukum izhar halqi. Okey. Hukum izhar halqi. Dalam setiap hukum kita akan pelajari maksud hukum. Okey. Huruf apa yang berkaitan dengan hukum tajwid tu dan hukum dia macam mana beserta contoh. Okey, kita tengok. Okey, jom kita tengok satu-satu. Sebelum kita tengok satu-satu, dekat akhir ni nanti, akhir pembelajaran kita akan peroleh apa? Okey, hasil pembelajaran kita, insya-Allah kita akan dapat membaca ayat ataupun potongan ayat yang mengandungi hukum tajwid nun sakinah dengan betul. Okey, nun sakinah dengan betul. Okey, itu untuk hukum izhar halqi. Okey, untuk izhar halqi. Okey, jom kita tengok perteminda yang ada kat dalam buku teks tu. Okey, izhar halqi. Kita tengok kolom yang pertama ni, ulasan. Okey, macam mana kita nak kenal hukum izhar halqi? Pertama sekali kita kena tahu maksud. Apa maksud izhar? Apa maksud halqi? Okey, izhar tu maksud dia zahir, perkara yang jelas. Kalau dalam tajwid ni ialah dimaksudkan kita baca tu dengan jelas dan terang. Tak ada dengung, tak ada apalah. Maksudnya kita baca tu secara zahir, secara jelas. Okey. Halqi pula maksud dia apa? Halqi tu ialah huruf-huruf yang keluar daripada halqi, halqum awak ni. Halqi tu. Apa huruf-huruf dia nanti kita akan belajar. Huruf-huruf dia. Okey. Aku tu buat di sekolah ni. Okey, untuk halqi ada huruf-huruf dia, ada huruf-huruf halqi. Nanti kita akan belajar dan ustazah akan bagi tahu huruf dia apa dan berapa. Okey,
Maksud itu yang Ustazah bagi tahu tu maksud dari segi bahasa maksud daripada segi bahasa. Izhar itu apa, halki itu apa. Izhar itu ialah secara bacaan ayat Al-Quran secara zahir. Halki itu ialah makhraj, tempat keluar huruf tu kat mana. Okey. Kita terus pada ulasan yang ni. Okey, ulasan dia. Okey, macam mana kita nak kenal izhar halki? Okey, macam mana kita nak kenal hukum tajwid yang nama dia ialah izhar halki? Okey, tengok ulasan kat situ. Nun mati, nampak huruf nun mati. Okey. Ataupun tanwin. Tanwin tu yang macam mana? Tanwin tu yang ada baris 2. Baris fathah, baris atas tu 2 garis atas tu. Baris bawah pun ada 2 garis bawah dan baris depan pun macam ada 2. 69 macam tu dah bentuk dia kan. Okey. Jadinya dekat situ sama ada nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan salah satu huruf izhar halki. Berjumpa dengan salah satu huruf izhar halki. Okey, izhar halki ni apakah huruf-huruf dia? Okey, apakah huruf-huruf dia? Okey, huruf-huruf dia ialah, okey, kita tengok kat bawah tu. Huruf dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Okey, huruf dia ialah alif, ghin, ha, kha, ain, ha. Okey, Ustazah nak awak sebut balik huruf yang Ustazah sebut ni dan awak pegang awak punya leher. Awak rasa dia keluar dekat mana? Tengok sebut alif, ghin. Awak rasa kat tekak kerongkong ni, halki awak. Kalau lelaki ada halkum kan? Nama dia halki. Okey. Alif, ghin, ha. Awak rasa kat sini, kat tekak awak. Kha, ain, ha. Macam tu. Awak rasa kat sini semua huruf-huruf ni keluar daripada kerongkong awak. Ya, keluar daripada kerongkong awak. Jadi ada berapa huruf kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kesemuanya huruf izhar halki yang keluar daripada kerongkong awak dan hukum tu dinamakan dengan hukum izhar halki. Okey, hukum izhar halki. Macam mana kita nak kenal bila kita dah baca ayat Al-Quran kan? Dah baca ayat Al-Quran panjang-panjang, macam mana kita nak kenal hukum tu ialah hukum bacaan tu ialah hukum izhar halki? Macam mana kita nak kenal? Okey. Jom kita tengok dekat dia punya contoh. Okey, ingat bila izhar halki ni huruf yang keluar daripada kerongkong dia bukan dengung, dia tak dengung. Yang dengung ialah huruf yang keluar melalui hidung awak ni. Khayshum. Kalau kita belajar makhraj huruf, ada tempat-tempat yang kita kena keluar, huruf-huruf yang keluar daripada tempat-tempat yang ada dekat kawasan muka kita ni. Sama ada huruf tu daripada hidung ke, daripada 2 bibir ke, syafatain ke, ataupun daripada khalki ke, ataupun daripada lisan ke. Banyak. Ya, tapi untuk izhar halki hari ni yang kita belajar, huruf-huruf dia keluar melalui kerongkong awak ni. Ya, kerongkong awak ni. Okey. Jadinya hukum dia ialah tidak dengung, ya. Zahir, kita kena baca secara zahir, jelas. Tu nama dia izhar halki. Okey, jom. Kalau tak faham lagi, kita tengok dekat tajuk dia. Dekat contoh. Dia ada bagi contoh dekat sini. Okey, jom kita tengok contoh dia. Okey, contoh kat situ dia bagi apa? Apa contoh dia? Okey, yanha. Yanha. Okey, tadi dia kata ulasan dia kan. Dia kata ulasan dia kat sini, nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan salah satu huruf izhar halki. Maksudnya sama ada nun mati ni ataupun tanwin ni bertemu dengan huruf yang bawah ni lah. Yang alif, ghin, ha, kha, ain, ha. Okey, jadi dekat contoh sini
Contoh yang pertama ni kita tengok. Kataan dia apa? Yanha. Okey, nun mati ada? Ada kan? Nun mati. Nun yang berbaris mati. Bertemu dengan huruf selepas dia ialah ha. Okey. Ha ni huruf halki. Ha tu huruf halki. Ha tu huruf halki. Okey, jadinya yanha. Okey, kat situ kita baca secara jelas, tidak dengung, dan ha tersebut ialah huruf izhar halki. Kalau selain huruf ha, maksudnya huruf alif ke, huruf ghin ke, huruf ha ataupun kha, ain, ha pun dikategorikan juga sebagai huruf izhar halki. Okey, boleh faham ya setakat ni? Okey, tengok lagi contoh lain. Okey, tadi contoh nun sakinah, nun mati bertemu dengan huruf izhar halki, ha. Okey, seterusnya huruf ayat seterusnya abdan iza. Abdan iza. Okey. Abdan iza, dan tu hukum dan tu berbaris tanwin fathah. Tanwin yang berbaris fathah. Bila tanwin yang berbaris fathah berjumpa dengan huruf alif selepasnya, nampak ada dua alif kan? Alif situ dengan alif iza tu. Okey, dua-dua alif. Bila alif tadi kita tengok huruf dia. Nampak ada huruf alif kan kat sini? Maka hukum dia kat situ ialah izhar halki. Izhar halki. Okey. Jelas setakat ni? Tadi yanha ni, contoh yanha, nun mati bertemu dengan ha. Kalau yang sebelah dia ni abdan iza. Abdan iza ni contoh tanwin. Baris tanwin bertemu dengan huruf izhar, iaitu huruf dia alif. Okey, seterusnya min ghilin. Nun mati. Nun sakinah lah. Nun yang tak ada baris tu maksudnya nun mati. Kalau ada baris macam ni kan, nun min ghalin, tak ada apa-apa tanda kat atas nun. Tapi kita kira dia berbaris sukun, berbaris mati. Min ghillin. Bacaan dia. Min ghillin. Nun mati bertemu dengan ghin. Ghin tu huruf yang keluar daripada halki awak. Min kita baca izhar, jelas. Ghillin. Ghi tu huruf halki. Huruf yang keluar daripada kerongkong awak ni, halki awak, halqum awak ni. Jadi nama dia ialah izhar halki. Hukum kat situ ialah hukum izhar halki. Okey, seterusnya tengok contoh lagi seterusnya. Rizqan hasana. Rizqan hasana. Qaf berbaris tanwin bertemu dengan huruf ha selepas tu. Huruf ha. Ha tu huruf apa? Huruf halki. Qaf berbaris tanwin tu. Qaf berbaris tanwin tu ialah huruf bacaan dia kena jelas. Jelas dan zahir, terang. Rizqan hasana. Tanwin bertemu dengan ha. Baris tanwin bertemu dengan ha. Okey, itu pun dinamakan dengan hukum izhar halki. Okey, senang je kalau nak tahu. Jelas tak setakat ni? Okey. Okey, itu untuk hari ni kita belajar untuk tajuk izhar halki saja dulu. Ustazah nak minta tolong awak buat satu latihan. Awak buka satu tugasan lah. Awak buka surah. Surah apa yang senang? Dan surah apa yang banyak hukum izhar halki ni? Surah apa? Okey, kalau tak ada tak apalah. Ustazah bagi awak keluarkan dekat surah jap. Okey, tak apa. Untuk latihan nanti kita bagi kemudian. Ustazah bagi kemudian. Ustazah nak awak salin balik semula peta minda yang ada dekat dalam buku teks ni. Salin cantik-cantik. Kalau boleh guna pensel warna, lagi kreatif, awak guna pensel warna. Awak salin sebiji-sebiji macam
dalam muka surat 152 ni. Awak hanya salin peta minda yang bertajuk izhar halki sahaja. Okey, boleh ya? Jelas ya? Okey. Nanti dah salin, hantar WhatsApp pada Ustazah, nanti Ustazah semak. Awak salin dekat dalam buku nota. Awak khususkan satu buku tulis, awak tulis muka depan tu tilawah Al-Quran. Sebelum awak buat peta minda ni, awak tulis hari, tarikh. Hari ni hari apa? Isnin. Tarikh hari ni 20. Tarikh hari ni 15 hari bulan 2 2021. Tahun 2021. Okey, lepas tu buat dia punya tajuk besar ialah tajwid. Tajwid Al-Quran, supaya nanti bila awak nak refer ataupun rujuk semula untuk buat latihan, awak tahu. Okey, ini tajuk tajwid. Tajwid ni apa hukum-hukum yang hari ni kita belajar. Okey, untuk hari ni Ustazah kongsikan pada awak hanya satu hukum saja. Dan Ustazah harap awak boleh fahamlah apa yang Ustazah cuba terangkan tadi. Okey, semua jelas ya? Kalau ada apa-apa yang tak jelas, nanti boleh WhatsApp Ustazah ataupun tanya dekat nombor Ustazah lah. Okey. Okey. Itu saja untuk pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.